السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya malam ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita di sini, dan insya-Allah mulai daripada malam ini dan malam-malam yang berikutnya kita akan mula membaca kitab At-Takhwif Minan Nar, peringatan tentang dahsyatnya ataupun At-Takhwif Minan Nar. Ini suatu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, berhubung dengan cerita ngeri dan menakutkan keadaan yang akan ditempuh dan dilalui oleh mereka yang menjadi penghuni neraka. Sebab itu beliau namakan kitab ini At-Takhwif Minan Nar, iaitu sebagai peringatan tentang dahsyatnya, takutnya, beratnya apa yang akan ditempuh dan dilalui oleh orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Ada lebih kurang 30 bab berhubung dengan kesemuanya di bawah tajuk perkara yang berkaitan dengan neraka. Makanan ahli neraka, minuman ahli neraka, seksaan-seksaan ahli neraka, bahan bakarnya, perbicaraan ataupun percakapan ahli neraka, keadaan panasnya api neraka, jeritan dan teriakan, rintihan dan rayuan ahli neraka, rantai dan besi yang digunakan untuk menyiksa ahli neraka, ular dan binatang yang ada di dalam neraka, keadaan rupa wajah ahli neraka dan sebagainya, yang kesemuanya ini bertujuan untuk mengingatkan kita tentang betapa pedihnya azab yang akan ditempuh sekiranya seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Kita semua maklum bahawa di antara tugas dan peranan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengingatkan, indar, untuk mengingatkan manusia, umatnya, tentang betapa buruknya tempat kembali yang namanya neraka. Sebab itu dalam hidup kita ini, tuan-tuan, kita sering mendengar tentang maksud kepada kejayaan. Ramai orang bercakap, ramai orang bincang tentang makna kepada kejayaan. Barangkali mungkin kita rasa hidup ini berjaya dengan kedudukan kita, harta benda kita, anak-anak kita, kejayaan mereka di dunia dan sebagainya. Tetapi bila kita balik melihat kepada apa yang disebut oleh Al-Quran, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, apa yang diingatkan oleh Al-Quran, apa yang diulang oleh Al-Quran, kejayaan yang sebenar, kebahagiaan yang sebenar, ketenangan dan keselamatan yang sebenar
apabila seseorang itu diselamatkan daripada api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, kata Quran. Kita selalu dengar Allah sebut dalam Quran. Orang baca ketika memberi tazkirah di atas kubur. Imam-imam, ustaz-ustaz selalu baca mengingatkan kita. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga. Apabila kita mati, dibangkitkan oleh Allah setelah kita menempuh dan melalui segala bentuk perhitungan, hisab, penilaian di hadapan Allah, keputusannya kita diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Quran kata faqad faz, itulah kemenangan, kejayaan yang sebenar. Sebab itu bagi orang beriman, saya dan tuan-tuan, dalam kita mengharungi melalui kehidupan ini, kita tidak pernah berhenti walaupun sekejap. Untuk apa? Untuk kita selamat daripada neraka. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW cerita, sebelum kita mula baca kitab kita ini. Dan insya-Allah sesiapa yang berhajat nak ada kitab ni, kita dah buka wakaf. Tetapi wakaf kita ni lambat sikit lah kerana kita order daripada luar, daripada Indonesia. Terjemahan dia, yang seingat saya itu yang terbaik lah. Tapi tuan-tuan yang nak ready stock ni memang kita ada. Itu tuan-tuan boleh berhubung dengan AJK Masjid kita selepas daripada kuliah ni. Itu tuan-tuan berhubung. Itu yang ready stock tu tuan-tuan kena belilah. Ya, kena beli. Dan tuan-tuan boleh tengok. Sebab dalam ni dia ada, saya akan mula baca bab yang pertama, dia ada sebut tentang dalil-dalil, tentang nas-nas yang berhubung dengan neraka. Bab yang pertama kita akan baca malam ni, peringatan dahsyatnya neraka. Peringatan tentang dahsyatnya neraka. Nanti kita akan tengok ayat-ayat yang dia bawa. Sebelum daripada itu, saya nak kongsi satu hadis yang mana Nabi SAW cerita dan kita juga pernah dengar dan kita pernah lalu hadis ni. Nabi SAW cerita Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu kelompok ataupun satu malaikat khas yang bertujuan untuk sayyarah. Dia bergerak untuk mencari manusia yang duduk di majlis ilmu, yang duduk di majlis zikir, yang duduk di halaqah-halaqah ni, dia pergi cari. Khususnya di masjid. Jadi kerja malaikat ni, tugas malaikat ni, Nabi kata dia bertindak sebagai satu malaikat yang mencari-cari, bergerak. Apabila dia duduk ataupun dia melihat ada majlis ilmu, halaqah zikir dan sebagainya, dia pergi duduk. Dia berhenti dan dia duduk, dia masuk. Kemudian apabila selesai majlis itu, dia naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Ringkaskan hadis itu, Allah Subhanahu wa taala tanya dia, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Malaikat pun cerita mereka membaca Al-Quran, kalamu, berzikir dan sebagainya. Untuk apa mereka lakukan? Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Allah tanya, untuk apa mereka lakukan hal itu? Kata malaikat, kerana mereka ingin masuk ke dalam syurga engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat syurga itu? Malaikat kata mereka tak pernah lihat. Dan memang kita tak pernah nampak. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, dalam keadaan yang kita belum nampak, dalam keadaan yang belum melihat dengan mata kepala kita,
Belum sampai kepada tingkatan yang dia sebut ainul yaqin. Kita ada 3 maqam yang disebut oleh para ulama. Pertama, ilmul yaqin. Maqam yang paling rendah, ilmul yaqin. Apa dia maksudnya? Kita yakin dengan apa yang Allah sebut melalui ilmu Quran dan Sunnah yang kita dengar dan kita baca. Kenapa tuan-tuan percaya adanya neraka, adanya syurga, adanya balasan, adanya ganjaran, adanya pahala, adanya dosa, adanya azab dan nikmat? Kerana benda itu datang daripada Allah dan Rasul melalui kitabnya dan hadis Nabi-Nya. Yang ni yang paling hebat orang beriman ni. Sebab apa? Kerana dia boleh didik, dia boleh tanam dalam diri dia untuk percaya sesuatu benda yang dia belum nampak. Itu maksud orang beriman. Itu maksud iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran bila dia describe, dia senaraikan siapakah orang-orang yang bertakwa. Yang kita baca di awal suratul Baqarah pada ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, keempat dan sebagainya tu. Allah kata apa? Sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada padanya keraguan. Hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Soalannya manhum? Siapa orang bertakwa? Kita kata kita bertakwa. Tu imam kata, ittaqullah faqad fadhal muttaqun. Berjayalah orang-orang yang bertakwa. Kita nak jadi manusia yang bertakwa. Kita suruh orang bertakwa. Kita selalu dengar takwa, takwa. Quran kata siapa orang bertakwa? Allah kata orang yang bertakwa, perangai mereka, sifat mereka, ciri mereka, karakter yang pertama, ciri yang paling besar orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman dengan perkara yang belum dia lihat. Dia hanya dengar daripada Nabi, dia percaya. Ini bukan benda main-main, tuan-tuan. Kepercayaan terbina daripada apa yang kita nampak. Itu tabiat manusia. Kita tak akan percaya selagi mana kita tak nampak dengan mata kepala kita. Orang sahabat kata dia ada duit, dia sembang dia ada duit, tapi kita tak percaya sampai dia tunjuk kat kita dia ada duit. Cakap, sembang, habaq, semua orang boleh buat. Tapi untuk membuktikan kebenaran kata-kata tu, dia mesti tunjuk. Kita nak tengok ke diri, baru kita percaya. Sembang, macam-macam boleh sembang. Cakap, semua orang boleh cakap. Tapi orang beriman, dia percaya. Dia percaya. Tuan-tuan macam tuan-tuan percaya. Kalau tak percaya, tuan-tuan tak mari. Semua yang saya cakap, semua yang ustaz-ustaz cakap, siapa pun cakap di atas apa yang dia dengar dan dia baca, tak ada siapa pun yang nampak, melainkan Nabi SAW. Tak ada orang nampak. Syurga, neraka tak ada. Kita kena mati dulu. Okey tuan-tuan, dalam keadaan kita tak nampak ni, kita percaya yang tu dia panggil ilmul yaqin. Percaya di atas apa? Knowledge, ilmu. Ni hebatlah. Dia naik pula ke maqam yang kedua, level yang kedua, ainul yaqin, iaitu kita percaya, kita yakin bahawa benda itu benar-benar ada. Apabila kita sampai kepada peringkat yang kedua, kita melihat dengan ain, dengan mata kita. Bila ni tuan-tuan nak tengok dengan mata Bila mati, esok bangkit di hari akhirat, di padang mahsyar, tuan-tuan akan nampak macam Quran sebut dalam suratul Sajdah kan. Selalu kita baca hari Jumaat. Tu imam baca masa salat subuh, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Yang tu dia panggil ainul yaqin, iaitu dia percaya lepas dia tengok. Quran kata walau tara idzil mujrimun, tidakkah engkau melihat
Bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa, mujrimun, yang buat jahat, yang ingkar, yang buat berdosa maksiat ni. Hari kiamat kau tak tengok ke keadaan mereka macam mana? Bagaimana keadaan mereka? Di dunia dahulu bila kita cakap, kita sebut, buat tak reti, buat tak heran, buat tak peduli, buat tak dengar, buat pekak badak. Bila tah mangkit baru terkejut beruk. Rabbana absarna, Rabbana absarna. Wahai Tuhan, hari ini kami nampak. Kami nampak. Wasami'na, kami dengar. Kesemuanya itu menggunakan telah dengar, telah nampak. Lepas dah dengar, lepas dah nampak, farji'na, farji'na, hantar kami balik. Untuk apa nak balik? Nak pergi mana? Nak buat apa? Na'mal salihah, kami nak beramal salih. Di antara sebab rintihan rayuan mereka lepas tengok neraka depan kepala, mata kepala mereka tu, sebab itu Nabi pernah melihat satu malaikat tak ketawa, serius muka dia. Tanya Jibril, kenapa tu? Serius macamnya. Jibril kata selepas dia melihat neraka, dia sudah tidak ada apa? Dia tak boleh tersenyum ataupun dia jadi takut lepas dia tengok neraka. Sebab itu Nabi kata, kalaulah kamu melihat apa yang aku lihat dan kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kalau kamu nampak apa yang aku nampak, pasal Nabi nampak, Allah Ta'ala tunjuk kat Nabi syurga dan neraka. Dalam malam Isra' Mi'raj, tengah Nabi duduk salat, Allah Ta'ala buka syurga dan neraka untuk Nabi tengok. Nabi kata, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, falyadhaku qalil wal yabku kathir, kamu akan kurang ketawa dan banyak menangis. Hadirin mukminin, bila Allah tanya dekat malaikat, mereka nampak tak? Tentu kita tak nampak, tapi kita nak masuk ni, semangat ni, rajin kita, usaha nak masuk. Allah tanya, kalaulah mereka nampak. Kalaulah mereka nampak. Dalam hadis itu Allah tanya, kalaulah mereka nampak. Malaikat kata, kalaulah mereka nampak syurga dan nikmat yang disediakan di dalamnya, kalaulah Allah buka untuk kita tengok sekarang ini, kata malaikat, mereka tidak akan tidur dan berhenti walaupun sekejap, melainkan mereka akan penuhi dengan ibadat. Sekejap pun mereka tak akan berhenti. Sekejap pun mereka tak akan tidur. Mereka akan berlumba untuk masuk. Tapi sekarang mungkin kita relax, kita rasa tak berapa sangat, pasal mungkin kita tak nampak. Demikian juga dengan neraka. Allah tanya lagi, apa lagi yang mereka nak? Selain daripada mereka nak masuk, tamak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka tamak, mereka nak masuk syurga. Mereka takut dengan neraka. Tuhan tanya pula, tengok tak lagi neraka yang takut tu? Benda yang kita nak takut ni kena tengok dulu. Kan? Takut tak? Takut. Tengok tak lagi neraka? Tak. Kalau tengok mereka tak akan tidur walaupun sekejap untuk lari daripada neraka. Sebab itu ada hadis, tuan-tuan tengok tak? Yang satu lelaki tu, dia keluar daripada neraka, tapi muka dia masih menghadap ke neraka. Yang dia macam mungkir janji tu. Muka dia duduk menghadap neraka. Dia tak duduk dalam neraka, dia dah keluar daripada neraka, tapi muka dia masih dalam neraka. Masih menghadap ke neraka. Bahang tu duduk hangat lagi. Dia kata apa? Ya Allah, kalau boleh beralih muka ni menghadap syurga, cukup. Hak tu saja aku nak minta. Allah tanya dia, betulkah? Benarkah? Itu sahaja yang kau nak? Ya. Tak ada lain dah aku nak minta. Hak tu saja aku nak. Apa dia yang kau nak? Nak pusing muka ni menghadap syurga. Nak tengok belah syurga. Tak mau tala belah neraka. Betul? Kau tak nak minta apa-apa lagi? Kalau aku tunaikan itu sahaja yang kau nak? Benar ya Allah. Allah pun pusing. Dia tengok syurga daripada jauh. Dia kata, boleh tak minta satu lagi? Nak pergi dekat. Dia nak pergi dekat. Dia nak pergi dekat, nak tengok daripada dekat. Tadi dia sebut dia tak nak minta.
Allah kata, inilah perangai manusia. Celaka engkau. Tadi kau kata kau tak nak minta. Allah Ta'ala angkat dia letak. Tapi sebelum angkat letak dekat dengan pintu syurga, Allah tanya soalan yang sama. Benarkah kau tak akan minta apa-apa lagi? Dia kata benar. Cukup setakat aku boleh tengok daripada dekat. Cukup setakat aku boleh dada dekat. Tengok daripada dekat. Betul, betul. Allah angkat tuan-tuan. Akhirnya dia minta, boleh tak aku masuk? Ini yang dikatakan nikmat syurga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbil bashar atau kama qala dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Maka hadirin mukminin, kita insya-Allah cuba nak mengambil sedikit manfaat daripada tulisan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, daripada tulisannya yang sangat bermanfaat, At-Takhwif Minan Nar, yang mana beliau membawakan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita semua tentang dahsyat, ngeri, berat dan bahayanya neraka, supaya kita dapat berlindung daripadanya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha selalu sebut, dia kata antara doa yang paling kerap diulang dan selalu dibaca, doa yang paling digemari oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa yang paling kerap diulang oleh Nabi. Dan doa yang dibaca oleh Nabi selepas tasyahud, sebelum bagi salam. Apa dia? Selepas kita baca tahiyat, sebelum kita bagi salam, Nabi tak pernah tinggal walaupun sekali. Sekali pun Nabi tak pernah miss doa ni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal atau kama qala. 4 benda Nabi minta, tapi first a'udzubika min adzabi jahannam. Nabi bila dia baca dalam doa sebelum daripada bagi salam, perkara yang dia tak tinggal, berlindung daripada azab api neraka. So banyak. Sebab itu kata sahabat, bila Nabi membaca di dalam salat melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan azab neraka, Nabi akan berhenti sekejap berdoa berlindung daripada neraka. Bila sampai pada ayat-ayat syurga ni sunnah. Bila kita baca dalam salat, kita baca ayat-ayat yang tentang syurga, nikmat syurga, kita berhenti, kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka al jannah. Ya Allah, aku nak syurgamu, masukkan aku ke dalam syurgamu. Bila sampai kepada ayat-ayat cerita tentang neraka, apa dia tuan-tuan? Nabi berhenti berdoa berlindung daripada masuk ke dalamnya. Soalannya, untuk menjadi pengajaran bagi kita, iktibar untuk kita, siapa Nabi? Nabi ni manusia yang telah diampunkan dosa dia. Nabi ni telah ghafarta ma taqaddama wa ma ta'akhir. Tuhan telah ampun semua dosa dia, sama ada yang lalu ataupun yang akan datang, dan tempat dia paling tinggi dalam syurga Firdaus. Tetapi manusia yang seperti ini berlindung daripada neraka Allah. Kalau kita banyak cerita-cerita salaf, lagi banyak tentang takutnya mereka kepada neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam firman Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bergetar dan takut hati-hati mereka. Itu tanda hati yang sihat. Tanda hati orang beriman, bila dia dengar Quran, dia rasa takut, dia rasa gemetar. Sebab itu saya pernah cerita dekat tuan-tuan, kisah orang yang tulis mushaf dengan tangan dia. Osman Taha yang tulis mushaf Madinah, dia tulis dengan phone tangan dia tu.
Dia kata bila dia menulis ayat-ayat neraka, dia tak boleh nak tulis. Atau dia rasa macam takut sehingga dia rasa boleh cepat habis. Tapi bila dia tulis ayat-ayat neraka, ayat-ayat syurga, dia berharap supaya ayat itu lambat habis. Itu baru tulis. Dia tulis ayat-ayat baik mai tang kita nak baca tentang neraka ni, bila dia tulis dengan tangan dia, yang phone yang kita duk baca masa Madinah, Majma' Malik Fahad yang keluar daripada Madinah tu, ditulis tangan oleh dia. Bila dia tulis dengan faham makna tu, bila sampai ayat-ayat yang dia tulis tentang neraka, dia merasa begitu gemetar dengan ayat-ayat itu. Inilah hati orang yang lembut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk kita melalui apa yang ditulis di dalam kitab ini dan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah taala. Bab yang pertama, peringatan tentang dahsyatnya neraka. Kita tak akan habis cerita neraka ni semalam lah. Mungkin kitab ni kita ambil masa beberapa lama baru kita nak habis. Tak apa, kita lalu setakat mana yang sempat dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis memulakan tentang bab ini dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, surah yang ke-66 yang selalu kita baca. Ini ayat yang pertama yang dibawa oleh muallif rahimahullah berkaitan dengan dahsyatnya neraka. Kita tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Dalam Quran ni kadang-kadang Allah sebut ya ayyuhan nas. Dia panggil nida, seruan ni banyaklah. Dia tengok dengan siapa Tuhan nak cakap. Kalau Allah kata ya ayyuhan nas, termasuk di dalamnya orang kafir. Wahai manusia. Allah kata wahai manusia, ya ayyuhan nas. Kalau dalam kitab-kitab lama dia terjemah hey manusia. Kan? Ya ayyuha, dia panggil harfun nida, dia seru manusia. Wahai manusia. Tapi dalam ayat ni dia panggil khas orang-orang beriman, amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya kalau kita itu beriman, kita termasuk di dalam seruan ini. Allah kata qu anfusakum. Qu ni maksudnya wiqayah. Kita sebut pencegahan. Selalu dia terjemah peliharalah. Sebab itu kita selalu dengar orang sebut al-wiqayah. Mencegah khairun minal ilaj. Lebih baik daripada merawat. Artinya dia prevention. Dia tak bagi kita masuk, dia cegah daripada awal. Qu anfusakum. Fi'il amar. Jagalah. Maksudnya wajib mah. Sebab dalam kaedah usul fiqh dia kata apa? Semua bila tuan-tuan baca Quran, yang semua Tuhan suruh tu asalnya wajib. Ni dalam kaedah usul fiqh dia kata semua perintah, semua kata perintah hukumnya wajib. Maksudnya bila Allah kata jagalah, dirikanlah, keluarkanlah, pakailah, tutuplah, bayarlah, tu semua perintah tu. Bila perintah hukumnya wajib. Maksud siapa yang tak buat berdosa. Melainkan panjanglah cerita qarinah babala tu, yang tu bab lain. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Jagalah, peliharalah. Siapa? Anfusakum, diri-diri kamu. So tuan-tuan, first dalam apa bab pun bermula dengan diri kita dulu. Pasal itu ada kata-kata yang masyhur. Wabda binafsika. Mulakan dengan diri engkau. Quran juga ajak tertib dia tu, susunan dia tu, peliharalah diri-diri kamu. Maksudnya apa-apa pun kita mengaji, kita belajar, kita dengar, dapat ilmu, siapa dulu nak buat?
diri ke diri tu buat dulu. Lepas tu tuan-tuan main mengaji, first amal. Lepas tu wa ahlikum. Kum tu siapa? Ahlikum tu siapa? Mulalah lepas diri kita tu, perbetul diri kita tu, jangan kita tu bengkang-bengkok duk kalut perbetul orang. Dakwah yang paling besar, tanggungjawab yang paling besar diri kita. Perbetul diri kita. Apa-apa pun tengok diri kita, tak biar tengok orang lain. Yang ni duk kalut dakwah orang lain, duk kalut ceramah ke orang lain, dia tak betul, tak mau macam tu. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cela ahlul kitab. Ahlul kitab ni ulama. Allah cela ulama ahlul kitab. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Quran kata, ata'muruna an-nas, pandai hangpa, cerdik hangpa. Ata'muruna an-nas, suruh orang buat baik. Bil bir, suruh orang buat baik, ajak orang buat baik, perintah orang buat baik. Wa tansawna anfusakum, tapi lupa diri kamu. Itu kita tak mau. Ini duk kejar anak dia pergi mengaji. Pergi mengaji. Yang dia duk langut TV, duk main sepak takraw. Kan? Tak mau macam tu. Tapi kadang-kadang manusia ni demikianlah hidup kita. Kan? Kadang-kadang ada pergi hantar program-program kita buat di masjid, mak main hantar dengan tudung tak pakai, dengan pakai seluar ketat dia. Tapi mata anak dia mau baguslah, kan? Pergi hantar mengaji agama, dia kelas mengaji pergi hantar, tapi dia tu sendiri nak mengaji tak mau. Duk pecut ke anak. Dia kata saya nak buat macam mana dah, kami dah lepas dah pedua anak-anak. No. Tak betul. Kan? Kita nak anak kita Islam. Kita nak anak kita itu agama, mutadayyin dia panggil. Orang yang ada kepahaman agama. Kita nak anak kita tu beragama, beriman. Tapi kita tu masih dalam jahiliah. Ini tak betul lah. Sebab Quran tak pernah suruh kita hang pedolah orang lain. Jagalah orang lain. Kalut pasal itu dalam Islam, dia tak suruh kita kalut urusan yang bukan urusan kita. Min husnil Islam. Min husnil Islam, kata Nabi. Orang Islam yang baik agamanya, tarkuhu, dia tidak kalut, dia tidak masuk campur, dia tak involve dalam urusan mala ya'ni, yang tak memberikan manfaat pada dia. So tuan-tuan, bila kita mengaji, apa yang penting untuk diri sendiri. Perbetul dulu. Kita pergi mengaji bagi betul, semayang bagi betul, akidah bagi betul, akhlak perangai bagi betul, cakap elok-elok bagi betul. Ni tegur anak, kau cakap bagi elok, jangan duk cakap mulut tu tak elok, jaga mulut tu, jangan duk cakap tak elok. Dia bawa kereta, siapa tak tahu kono tak bagi sekena, haram jadah betul. Astaghfirullahalazim. Macam mana ni? Orang Melayu duk kata kencing berdiri, kencing berlari. Borek-borek, rintik-rintik. Apa borek-borek, rintik-rintik apa semua tu? Kita pun tak ingat dah. Lama dah tinggal. Anak borek, bapa rintik. Anak rintik, bapa borek. Tak maulah macam tu. Kan? Kita tauladan, qudwah. Sebab itu Nabi yang kita sambut kelahiran dia baru ni, yang kita buat zikrar Rasul. Nabi ni tak ada orang boleh petikai dari sudut role model. Sampai orang tanya bini dia Aisyah. Kita tahu Aisyah ni memang jenis cemburu, memang jenis depa pun sama-sama madu. Ni kalau tuan-tuan baca ni surah At-Tahrim ni, tahu cerita surah At-Tahrim ni? Surah At-Tahrim ni cuba balik kita baca atas ayat nombor 6. Malam ni tak ada buat apa, balik baca ayat 1 sampai ayat 5. Tahu tak surah At-Tahrim ni turun pasal apa? Pasal Tuhan marah dekat Hafsah dengan Aisyah. Pasal Tuhan marah dekat dua orang isteri Nabi tu. Sebab apa? Akal, mereka buat akal. Sampai Nabi telah buat satu benda yang Tuhan marah. Turun ayat At-Tahrim 1 sampai 5. Yang kita baca ayat 6. Tapi bila orang pergi tanya Aisyah,
Macam mana akhlak Nabi, sikap Nabi, perangai Nabi, contoh Nabi. Kana khuluquhul Quran. Kalau tengok Nabi, itulah Quran. Quran itu Nabi lah. Terjemahan. Sebab itu sahabat ni dia panggil apa? Jilil Quran, al-fariq, generasi ajyal, generasi Quran. Tengok sahabat, kita nampak Quran. Quran kata cakap elok, sahabat cakap elok. Quran kata jangan membazir, sahabat tak membazir. Quran kata tutup aurat, sahabat tutup aurat. Sahabat itu terjemahan Quran. Nak tengok Quran, nak tak perlu baca Quran, tengok sahabat. Tetapi berbeza dengan kita. Pasal itu tuan-tuan, dalam ayat ni, sebelum kita nak jaga orang lain, kita jaga diri kita dulu. Pasal itu tuan-tuan naik kapal terbang kan? Lama tak naik kapal terbang. Dia kata apa dalam kapal terbang? Selamatkan diri anda. Dulu duk rajin naik kan? Pramugari tu kata, selamatkan diri anda sebelum menyelamatkan orang lain. Ini memang inilah tabiat manusia. Dia kalau dia nak selamatkan orang lain, dia kena selamat dulu. Nampak? Pasal itu tuan-tuan, saya sebut sikit lah, pasal benda ni pun live, semua orang tengok. Ustaz, doktor, lawyer, polis, semua ni manusia. Semua ni cikgu pun sama. Semua ni manusia. Apa makna manusia? Ustaz manusia, polis manusia, lawyer manusia, hakim manusia, semua manusia. Artinya manusia ini yusib wa yukhti. Dia boleh betul, dia boleh silap. Kullu bani Adam khata. Semua yang kata orang ni, yang ada nama manusia ni, dia buat silap. Betul tak? So pelik tak ustaz buat silap? Pelik tak cikgu buat silap? Pelik tak polis buat silap? Pelik tak? Tak pelik. Satu orang naik kereta tak pakai tali pinggang. Siapa dia? Jual laksa. Salah. Satu lagi polis naik kereta tak pakai tali pinggang. Salah. Tapi orang akan nampak pelik kawan tu. Apa polis sendiri tak pakai? Apa JPJ sendiri tak pakai? Walah dia kawan tu pun tak pakai juga. Tapi nampak. Nama kata ustaz, dia akan buat silap lah. Mungkin dia pun kong kali kong penin ke apa, mungkin ada 2-3 benda. Apa aku pergi rumah ustaz tu? Apa lu ni kan? Orang bukan pelik, orang buat silap tu. Cikgu kan, cikgu duk ajak, cikgu dia ajak baik-baik. Tengok-tengok apa cikgu tu? Dia pun duk isap rokok di kantin, aku nampak dia. Walhab buat silap ni tabiat manusia. Tetapi orang petikai tu bukan pasal tang silap tu, tetapi pada kedudukan dan image yang dia bawa tu. Tok Imam baca khutbah. Apa tajuk baca khutbah? Tajuk khutbah apa dia? Tajuk khutbah adalah amanah dalam tugas. Makmum pun tengok, aduh, awak bagi Tok Imam ni baca. Minggu ni baru kelih. Amanahlah tugas apa? Imam tu pun baca daripada awal sampai habis khutbah. Tunduk tak panggung. Ni donga-donga duk tengok, duk gelak. Ini yang kita kata. Sebab itu credibility. Atau dalam istilahnya thiqah. Kita nak letak trust, kepercayaan kita tu kepada dia tu melalui apa? Teladan dia. Pasal itu Quran kata, sebelum kita nak jaga orang, sebelum kita nak terbiah orang, first ourselves. Anfusana, bukan anfusahum. Anfusana, diri-diri kita. Lepas tu baru kita pergi diri-diri. Lepas tu tuan-tuan, siapa dia? Yang ni berat lah. Kalau tak mau, jangan menikah. Dah menikah, kena tah pala. Quran kata wa ahlikum nara, dan juga kepada, saya tak baca, kita syarah panjang sikit lah pasal tuan-tuan tak ada kitab. Next kuliah nanti tuan-tuan try cari kitab lah biar kita boleh baca cepat sikit. Tuan-tuan jangan jadi lagu Imam Syafi'i pula. Kan dia kata saya memang tak bawa kitab Ustaz. Pasal apa? Saya Imam Syafi'i.
Saya mazhab Syafi'i macam Imam Syafi'i. Dia pergi dia tak buat kitab, dia duk main ayat liuk. Tak. Imam Syafi'i dia hafal. Jadi saya macam Imam Syafi'i hafal Muwatta', saya 2 kali hafal Muwatta'. Nak hafal, kemudian doa keluar tandas pun tanya anak, khubusi ke khabsi ke? Jadi kalau ada kitab bawa. Okey. Quran kata wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu. Maksudnya kita paling besar, kita punya kawasan jajahan teritori kita. Takluk kita ni, tuan-tuan tak payah duk pening kepala. Pasal itu kalau tak mau pening kepala, jangan jadi besar sangat. Kalau tuan-tuan ada bini, tuan-tuan hanya jaga bini. Ahli ni bini lah. Lepas bini, anak. Kalau ada ahli, ada anak. Tak kira lah anak angkat ke, anak tiri ke, anak tumpang ke, anak apa ke. Janji dia, bawah dia, semua dia kena. Semua kena. Dia tak payah juga no. Itu dia lah. Dalam keseronokan itu datang bersamanya taklif, tanggungjawab. So dia kena make sure. Dia kata tak boleh dah hantar pergi kat cikgu lah. Yang seronok awal tu bukan cikgu, hempa. Faham tak? Jadi kita tak mau tang seronok kita ambil, tang nak pening kepala, pi keserah kat cikgu. Satu lagi orang kita ni dalam bab anak bini ni, dia duk kalutlah pening bab nama. Nama apa? Setengah tu senak perut fikir nama. Nama ni buh pilah. Orang Melayu lagu senang ya. Beranak hari Sabtu, Sabtu. Beranak hari Khamis. Senang, tak payah fikir. Beranak tepi pokok bunga nama apa? Kenanga. Hari tu beranak tepi pokok bunga kenanga. Yang besarnya bukan nama tu. Tarbiyatul aulad. Nak bela bagi selamat api neraka tu. Sebab itu kita, Allah akan tanya isteri kita, anak-anak kita. So pedo anak-anak kita dengan anak isteri kita. Anak dia tak kalut, anak janda tu dia kalut lebih pula. Ini pun satu bab. Dia kata kena tolong anak yatim, pahala besar. Nabi kata siapa belah anak yatim, duduk dengan dia dalam neraka, duduk dalam syurga lugu tu. Nabi kata ni, ana wa kafilul yatim hatain. Aku dengan orang belah anak yatim. Tu saya nak duduk dengan Nabi nak belah anak yatim tu. Ni, kok belah anak yatim masuk syurga. Tak kisah anak Kediri ni masuk neraka. So kita, tanggungjawab kita, peranan kita, anak isteri kita. Lepas tu kalau dia besar sikit, saya ni selain daripada ni, saya tu imam. Tu imam karyah dia. Kalau JKK, lantaman tu. Jangan duk gemak tang elonnya. Berebut, bertengkar nak ambil jawatan tang elon. Tapi mai tang, dia kata ni, dia kata pengusi. Dia kata nu, rumah nu, dengar kata mereka nu tak menikah lagi. Tak payah duk kacau, biar pergi tak duk pening lah. Ni kita nak buat mesyuarat suka nikah ni. Main belon kan nak buat telur dalam sudu ni. Tak boleh. Itu pun dia kena pegang. So kalau pasal itu setengah orang dia tak mau jawatan. Sebab dia tahu bersama dengan jawatan itu bukannya tasyrifan, bukan satu kemuliaan, tapi satu taklifan, satu bebanan dia nak kena pegang. Orang lain yang tak ada jawatan, dia balik, dia tengok anak bini dia semua semayang, tutup aurat apa semua mengaji, selesai. Kalau yang besar sikit, dia kena pergi tengok kampung-kampung wakil rakyat, dun dia, ahli parlimen lagi kalut apa semua, menteri besar apa semua. Sebab kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Pasal itu tuan-tuan baca Umar. Baca tak cerita Umar? Umar tuan-tuan, sebelum dia jadi khalifah gemuk, selepas dia jadi khalifah kurus, tu Umar. Kita sebelum kurus, lepas besar gemuk. Dia kata sakar webi gemuk, jamu makan tak berhenti pi rasmi nu, jamu makan pi rasmi. Jaga-jaga dalam jamu tu ada benda nak kena jawab kan. Tebang dulu, sekejap lagi kita sambung bab neraka ni insya-Allah taala. Bismillah. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Kita sambung sikit 2-3 hadis yang dia bawa dalam bab yang pertama. Kemudian dia kata wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan diri-diri keluarga kamu, anak isteri kamu daripada api neraka Allah. Kalau kita tengok dalam tafsir seperti tafsir Ibn Kathir, dia bawa perkataan Ibn Abbas. Maksud jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu ini, kata Ibnu Abbas, dengan mengajar mereka agama, mendidik mereka dengan akhlak, mengajar mereka tentang halal dan haram. Maksudnya apa?
Maksud perintah jagalah itu dengan mengajar mereka tentang agama. Jadi sesiapa yang mengajar agama, mendidik anak-anak dengan adab dan akhlak yang benar, maka dia telah termasuk di dalam ayat ini, iaitu memelihara keluarganya. Sekali tuan-tuan tanya pula, Allah suruh kita jaga, Allah suruh kita pelihara. Macam mana cara jaga itu? Kata Ibnu Abbas, dengan mengajar anak-anak dan mendidik mereka dengan agama. Sebab itu ada hadis Nabi kata, ajarlah anak kamu salat ketika umurnya 7 tahun. Itu termasuk dalam ayat ku anfusakum ni. Pukullah mereka ketika berusia 10 tahun dan pisahlah mereka daripada tempat tidur. Kemudian Allah sambung dalam ayat itu, waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya, kayu apinya yang menjadi pembakar kepada neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Sebahagian ulama mengatakan apa? Dahsyatnya neraka ini bukan sahaja manusia itu terbakar, tetapi dia juga membakar. Manusia ni bila dia masuk dalam neraka, dia bukan sahaja dia tu terbakar, tapi dia juga membakar orang lain. Dia bukan sahaja yang dibakar, dia juga menjadi kayu api untuk membakar orang lain. Dahsyat lah. Kemudian Allah kata selain daripada manusia yang jadi kayu api itu, hijarah, batu. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut batu? Banyak ayat Allah sebut batu ni. Batu menjadi bahan bakar. Kerana bakaran yang terhasil daripada batu lebih panas daripada bakaran yang terhasil daripada kayu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi bakar kayu dengan pergi bakar batu. Lepas tu batu yang panas tu, yang menyala tu, ambil pergi cot tang paha. Rasalah. Kan? Gamak boleh tahan, hebatlah. Kan? Pasal tu panas batu itu asyaddu, lebih dahsyat, lebih berat daripada kayu. Sebab itu dia guna perkataan wal hijarah. Itu satu maksud. Ada juga sebahagian ulama kata apa? Wal hijarah maksudnya apa? Batu ni apabila dia panas, apa yang akan terjadi? Dia melekat di kulit ahli neraka. Ini yang sonok Sebab itu nanti kita akan tengok di dalam Al-Quran, apabila Allah cerita tentang azab neraka, perasan tak? Allah akan sebut perkataan apa? Julud. Julud. Julud ni kulit. Kulit. Bila kami bakar mereka, terbakar hangui, kami salin kulit. Tuan-tuan, kenapa Allah guna perkataan kulit dalam Quran? Kalau tuan-tuan ada masa, pergi tanya doktor. Doktor mana pun boleh tanya. Kulit adalah lapisan yang merangsang rasa. Kulit ni dia paling sensitif. Dia yang akan menafsirkan rasa. Pasal itu bila kulit kita pegang apa-apa, kita akan reflect. Kita pegang air hangat, hangat ni. Mai mana? Dia mai daripada kulit yang ada deria tu. Yang dia boleh tahu hangat, sejuk tu. Dia tahu mana? Kulit. Pasal itu Quran kata, lepas kami bakar mereka, kami salin kulit. Pasal apa kami salin kulit? Kalau kulit tak salin, dia tak rasa dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu kita nak baca nanti. Saya baru buka sikit, tak baca lagi. Itu dah langkah bab benda tu. Kita akan masuk bab kulit saja nanti. Tapi saya nak cerita, tuan-tuan. Sebab itu orang yang sakit, yang contoh macam kencing manis, tahu, yang kulit dia dah mati, dia bukan rasa dah. Kadang-kadang kulit orang sakit kencing manis ni, kan? Kulit dia ada satu penyakit dia panggil gargarin apa? Saya pun lupa dah. Bukan garing. Gargarin ni, dia kulit dah mati tau, kulit mati. So bila kulit mati, kadang-kadang kaki dia kena apa, dia tak rasa. Orang cucuk ke, kena air hangat ke, dia tak rasa. Kulit tu dah mati. Sel tu dah mati. Tu yang duk sembang pandai bang maghrib tak ketahuan kepala ekor tu. Bukanlah masjid ni okey. Korea ni pun okey, alhamdulillah. Kan?
Bila kita main ceramah, yang kita kata tu qaryah lain lah. Takkan kita ceramah tadi nak kata qaryah sini. Tak boleh main lah minggu depan. Tapi nak habaq kulit. Sebab itu tuan-tuan tengok kaki tuan-tuan. Kalau kaki saya tak boleh buat contoh lah. Kaki orang lain. Kaki orang yang lembut-lembut. Dia pijak duri keman tu. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Dia bagi satu perumpamaan menarik. Dia kata tapak kaki kita ni ada yang lembut, ada yang kerah. Dia kata macam tu juga hati manusia. Dia kata kalau tapak kaki yang keras, kematu, kita kalau orang kerja bendang, kita tengok ni orang kerja bendang kan, orang yang kerja bendang, kaki dia dah kerah, dah pecah, dah kematu. Dia berjalan atas duri keman tu mati begitu. Pijak begitu atas duri, tak berasa apa. Kita yang kaki pi pejabat, buh lekon apa ni, kan, buh lotion nak tidur, buh pula apa dia ni, stokin, pijak sikit ni duri keman. Aduh! Menjerit seakan-akan tercampak ke dalam neraka jahanam. Dia kata kenapa? Kena duri keman. Yang ni dia panggil kaki darai. Kaki pondan, menjerit pelik. Kan? Pasal dia dah tak rasa. So itu yang Quran akan buat. Jadi kata ulama, batu tu hangat nanti dia lekat di kulit. Bila dia lekat di kulit, kulit tu terbakar gelai. Pasal itu dia kata waquduhan nasu wal hijarah. Lepas tu ayat ni, lepas dia cerita neraka punya sakan, dia cerita pula yang jaga tu pun sakan. Pasal itu kalau tuan-tuan biasa pi penjara, yang jaga penjara tak sama macam yang jaga hospital. Yang jaga hospital ni nurse-nurse dia baik, sihat ke? Pasal yang duduk tu orang sakit kan. Penjara macam mana? Warden penjara. Warden penjara ni dia kena cengih lah. Pasal dia nak jaga tu orang yang masuk penjara. Kena warden penjara tu. Kan? Masuk. Beracuk. Ku tempik terkencin kau ni. Warden penjara jekah terkencin orang. Tu baru dia jadi warden penjara. Sepak keluar gigi palsu. Sesuai dah dengan warden penjara tu. Tengok lembut melenggang. Kerja apa nak hang? Pegawai penjara. Betul ke? Betul ke? Keluar mai pula lembut. Kerja apa nak? Tentera komando. Tengok angkat teh pun lembut. Tak padan lah. Pasal tu kata ulama, Allah sebut yang jaga neraka ni malaikatun ghilad, syidad, keras, kasar, bengis, zabaniyah, malik. Ini semua yang jaga neraka. Tengok yang jaga neraka pun kita dah nak takut. Kan? La ya'sun Allah. Allah kata mereka ini kasar, tegas, kasar, bengis dan mereka tak bantah. Sebab apa? Orang yang nak seksa orang ni, tuan-tuan tahu tak? Ni. Apa? Dia panggil al-gojo. Al-gojo ni yang tukang pancung kepala tu. Tuan-tuan kalau gamak di Malaysia ni tak ada kerja PKP apa semua, try pergi minta kerja pancung kepala. Ni kerja kepala. Orang yang nak pancung kepala ni hati kena kering. Yang nak tibai orang, nak pukul orang yang jenis nak lanyak orang ni kena kering. Ini bismillah. Tak payah pancung kepala. Sembelih ayam pun tak, saya tak boleh. Bismillah. Ayam kata tukar orang lain, lemah aku tengok hang. Dia mesti orang yang ghilad, syidad dan tak ada tolak ansur. Pasal dia nak tengok yang dia nak tengok yang apa dia pemandangan neraka ni apa? Raungan, tangisan, jeritan, pekikan. Itu yang dia nak tengok. Kalau hati lekeh-lekeh tengok kesian, keluarlah, ambil keluarlah. Dia nak tengok. Orang yang tibai orang, tibai terbit isi pungkuk menjerit, tibai lagi. Tu Quran cerita. Kemudian satu kita ambil dalam hadis Nabi SAW, memang ingat sahabat kata satu hari dalam hadis Nabi kata dalam riwayat Ahmad,
Nabi bila dia ingatkan tentang neraka, dia jerit kuat, dia tempik. Nabi kata, andartukum nar, andartukum nar. Sahabat kata, Nabi duduk atas mimbar, dia tempik kuat, andartukum nar, andartukum nar. Sahabat kata apa? Dia duduk dalam masjid, tapi suara tu kalau duduk di pasar Madinah boleh dengar. Pasal apa? Dia nak mengingatkan manusia. Pasal itu Nabi ni bila dia baca khutbah, sahabat kata apa? Ihmarrat wajhuhu. Nabi ni bila dia baca khutbah, ihmarrat wajhuhu, ainuhu, mata dia merah. Apa dia ni? Pipi dia merah. Kita hari ni bukan khatib yang merah, kita yang mata merah, ngantuk. Dulu Nabi baca khutbah, mata khatib merah. Sahabat kata bila kami tengok, pasal itu sunnah tengok khatib macam khutbah tu, kita tengok khatib. Ada dia panggil eye contact, baru hidup khutbah. Ini dia kata macam mana nak eye contact? Duk tengok ketek saja kan. Baca pula apa dia baca pun tak tahu, orang tulis lah macam-macam kan. Gendang-gendut tali kecapi semua keluar mai. Itu tak jadi. Dan a'la saut, suaranya tinggi. Kata sahabat bila kami dengar, seakan-akan panglima perang di medan perang. Apa yang topik dia cakap tu? Topik tentang neraka. Kan? Kemudian akhir sekali tuan-tuan, kita baca satu hadis Nabi bagi tahu kat tabiat manusia ni. Nabi kata, innama mathali wa mathalu ummati. Saya suka hadis ni pasal apa? Pasal inilah tabiat pendakwah. Inilah sunnatullah. Saya tuan-tuan, inilah apa yang kita akan lalui. Nabi kata, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada nar. Kita boleh baca kitab neraka, boleh cerita neraka, boleh sebut tentang neraka, boleh habaq tentang neraka, boleh ceramah tentang neraka, forum tentang neraka, mengajak kuliah apa semua boleh. Tapi Nabi kata, perumpamaan aku dengan kamu kamathali rajul, seperti seorang lelaki dia nyalakan api. Ni yang saya duk cerita kat tuan-tuan ni macam ni lah, dia punya analogi, dia punya perumpamaan dia macam ni. Agama ni macam ni lah. Satu orang laki-laki dia pergi cucuh api. Api ni apa dia yang menarik dia? Faja'alatid dawwa wal farash. Faja'alatid dawwa. Nabi kata bila dia menyala saja api tu, dawab ni binatang yang melata, farash serangga. Farash ni macam nilah cengkerik apa semua kan, binatang lampu dia api ya. Nabi kata tu api yang hampa duk celapak terpa terbang api tu api. Kan? Nabi kata fa ana akhidhu bi hajzikum. Nabi kata aku ni macam orang yang menyala api, yang api neraka duk menyala, orang nak pi. Orang nak pi. Nabi ni apa? Nabi hanya boleh halang. Oi jangan pi. Api. Tapi nak pi juga tak payah. Nabi kata itu aku. Innama mathali wa mathalu ummati. Nabi dengan kita ni macam tu lah. Dia hanya boleh takat habaq. Dia kata api neraka tu dahsyat. Ni hampa nak baca ni, yang kita nak baca 30 bab ni, semua cerita neraka. Habis 30 bab pun nak celapak masuk, tak boleh nak kata apa. Bab pertama habis, bab kedua habis, nak celapak juga tak apa. Khatam kitab 30 bab, baca habis, nak celapak masuk. Nabi kata lagu itulah tabiat manusia. Habis habaq. Terkebit anak tekak jatuh pi. Apa dia tu ustaz? Anak tekak ambil mazat. Tapi dia nak masuk juga. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, susahlah hati, tapi taklah susah sangat. Kita bimbang bila kita habis kuliah, bila kita kata wassallallahu ala nabiyyina, apakah kesan, manfaat yang kita bawa balik bersama? Adakah dia semakin mendekatkan kita dengan Tuhan, atau dia menjadi halwa telinga, atau menjadi satu benda yang kita dengar, lepas tu kita rasa takut, lepas tu habis macam tu saja. Nabi kata binatang tadi kalau kita halang pun dia tertarik dengan api tu, dia nak pi juga. Pasal tu Nabi kata hafathumun nar bisyahawat, yang duduk keliling neraka ni seronok. Orang rasa nak pi, orang tertarik, tapi aku larang tak bagi pi. Depa nak pi juga, aku tak boleh buat apa.
itulah aku dan kamu, seperti mana dalam hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita tutup dengan hadis tu tuan-tuan pada bab yang pertama ini. Kerana apa? Kerana apabila kita baca, ia memberikan peringatan kepada kita, tetapi yang membuat pilihan dan penentuan akhirnya kita, bukan ustaz, bukan nabi, tapi kita. Nabi kata, aku bagi tahu. Orang yang mai lepas aku pun habaq bagi tahu benda yang sama. Keputusannya, pilihannya di tangan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu hati kita, memberikan hidayah supaya kita takut kepada neraka dan menjauhkan kita daripada neraka Allah Azza wa Jal. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sambung bacaan kepada hadis dan bab yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.